Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Hari ini 30 Jun. Maghrib nanti akan masuk 1 Zulhijjah. 1 hari bulan Zulhijjah. Maka bagi tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pun merancang untuk melakukan kurban pada 10 Zulhijjah kelak, ada satu perkara yang ingin saya ingatkan kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang ini bermulanya maghrib nanti sehinggalah haiwan korban anda disembelih, dilarang daripada mencabut, menggunting, mencukur rambut, bulu di mana-mana bahagian tubuh badan anda, dan dilarang juga daripada memotong ataupun mengetip kuku, ya. Okey, apa dalil bagi larangan ini? Sama-sama kita rujuk hadisnya dalam Sahih Muslim. Hadis nombor 3656. Jika penomboran syarah Sahih Muslim, hadis nombor 1977. Bagi sesiapa yang mencari hadis ini berdasarkan nombor 1977, 1977 tu ada beberapa hadis. Dalam nombor itu, rujuk hadis yang akhir sekali. Alright, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu zibhun yazbahuhu." Sesiapa yang baginya ada haiwan korban yang akan dia korbankan, fa iza uhilla hilalu Zulhijjah, maka apabila telah nampak anak bulan, hilal bagi bulan Zulhijjah, fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an, maka janganlah dia mengambil di sini bererti memotong ke, menggunting ke, mencukur ke, mengetip ke, min sya'rihi daripada rambutnya, wala min azfarihi dan tidak juga daripada kukunya, syai'an walau sedikit jua, hatta yudahhiya sehinggalah dilakukan sembelihan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang akan melakukan korban, sekarang ni saya buat video ini lagi setengah jam nak masuk waktu Zuhur. Okey, sebelum maghrib nanti ada masa lagi bagi sesiapa yang nak gunting rambut ke. Saya dah terima lagi tadi ni. Macam handsome tak? Okey, sesiapa yang nak mencukur, bagi lelaki jangan lupa, ya, ketiak itu cukur. Jangan rasa ego sangat nak simpan bulu ketiak. Tidak, antara sunnah-sunnah fitrah yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mencukur bulu ketiak. Ia bukan hanya untuk wanita tetapi juga untuk lelaki. Dan juga mengetip kuku. Cuma kuku saya ni dia cepat naik. Kalsium terlebih agaknya. Jadi kuku saya ni saya tunggu hampir-hampir maghrib nanti baru saya ketip. Sebab dia cepat sangat naik lah. Okay. Alright. Jadi peringatan kepada diri saya dan tuan-tuan semua sebelum masuk maghrib nanti, ya. Baik. Berdasarkan hadis ini, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fala ya'khuzanna, maka jangan di sini bermaksud haram ataupun makruh. Apakah ia membawa hukum haram atau makruh? Di sini para ulama berbeza pandangan. Sebahagian berpendapat ia adalah haram, dan antara yang berpendapat sedemikian ialah sebahagian daripada tokoh-tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i. Sebahagian lagi berpendapat larangan yang dimaksudkan oleh hadis ini ialah makruh, dan ini juga merupakan sebahagian lagi daripada pandangan tokoh-tokoh mazhab Syafi'i, dan pandangan yang berkata makruh inilah yang akhirnya menjadi pandangan yang muktamad dalam fiqh mazhab Syafi'i, ya. Jadi saya ulangi, terdapat khilaf, terdapat perbezaan pandangan di kalangan para ulama tentang apabila Rasulullah berkata jangan, apakah ia membawa hukum haram atau makruh. Sebahagian berpandangan ia adalah haram, sebahagian lagi berpandangan ia adalah makruh. Pandangan yang muktabar dalam fiqh mazhab Syafi'i ialah makruh. Okey, baik. Jika seseorang itu dalam rangka mengamalkan, mentaati hadis ini, kemudian kukunya ada yang tercedera, terkopek ke, lalu dia terpaksa
untuk mengetip. Kalau tidak, susah ni nak lakukan urusan harian ke apa ke, maka dibolehkan. Jika dia terpaksa, bukan sengaja terpaksa, dibolehkan, dan jika dia melakukannya tidak perlu bayar denda atau tidak perlu membayar dam. Okey, baik. Dan yang seterusnya, haiwan itu hendaklah kita kenal pasti bila ia disembelihkan. Sebab di sini ada dua perkara. Pertama sekali, tentang peringatan ini, tentang larangan ini, sebahagian umat Islam sudah pun mengetahuinya, tetapi berlaku dua salah faham, ataupun ada dua perkara yang perlu saya tekankan. Pertama, sebahagian ada yang faham bila dah masuk 10 Zulhijjah, bila sudah melaksanakan solat Hari Raya Aidiladha, dah boleh ketip kuku, dah boleh cukur. Okey? Salah sebenarnya. Kita hendaklah tunggu sehingga haiwan korban dikorbankan, sehingga haiwan korban disembelihkan. Okey, yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita tidak melakukan korban itu sendiri. Maknanya kita wakilkannya kepada satu agensi, kepada satu NGO. Maka agensi atau NGO tersebut hendaklah memaklumkan kepada kita apabila lembu atau unta atau kambing yang kita telah beli bahagiannya tu, atau seekor ke apa ke, bila ia telah disembelihkan. Kerana bukan semua sembelihan dilakukan pada 10 Zulhijjah. Ada yang dilakukan pada 11 hari bulan, ada yang dilakukan 12 hari bulan, sehingga 13 hari bulan pun boleh. Maka jangan assume, jangan sangka bahawa lembu yang anda telah wakilkan kepada NGO sekian-sekian itu, sembelihannya dilakukan pada 10 Zulhijjah. Mungkin belum lagi mungkin 11 Zulhijjah, mungkin 12 Zulhijjah, mungkin juga 13 Zulhijjah. Di sini timbul kadang-kadang NGO ataupun wakil tu mereka tidak tahu tentang perkara ini, atau mereka pandang ringan sampai sebab kadang-kadang nak sembelih 10 ekor lembu, 5 ekor dibuat pada 10 Zulhijjah, 5 lagi pada 11 Zulhijjah. Lembu yang anda beli tu, yang saya ke, bila yang disembelih tu? 10 atau 11? Jadi anda kena kenal pasti NGO atau sesiapa yang anda wakilkan untuk melakukan sembelihan itu hendaklah juga memandang serius perkara ini. Lalu apabila lembu yang anda beli tu, bahagian ke seekor kambing ke, bahagian di unta tu ke, bila telah disembelih, dia akan maklumkan kepada anda. Okey, kalau dia sendiri pun tak tahu, mungkin dia tunggu kan, tadi saya kata apa, mungkin 10 ekor, 5 10 Zulhijjah, 5 11 Zulhijjah dah selesai semua, baru dia bagi tahu, baru dia maklumkan kepada semua. Tetapi perkara ni penting, kerana macam saya kata, sebahagian NGO, sebahagian wakil yang melakukan projek sembelihan ini, mereka tidak memaklumkannya. Dan orang yang melakukan, yang telah membeli sebahagian tu apa, dia assume, dia sangka semuanya telah beres pada pagi 10 Zulhijjah. Padahal belum lagi Okey. Jadi kena perhatikan sama ada anda bertanya atau mereka yang maklumkan. Kalau mereka tak maklumkan, anda tanya, lembu yang saya tu, kambing yang saya tu dah sembelih ke belum, sebab saya nak potong kuku. Kalau dia reply balik, apa kaitan dengan potong kuku? Maknanya dia tak faham tentang hadis ini. Anda boleh maklumkan kepada dia. Baik, yang terakhir, larangan ini ditujukan kepada orang yang hendak melakukan korban, bukan kepada ahli-ahli keluarga yang dia niatkan bersama. Okey, maksudnya, sebagai contoh, macam Alhamdulillah tahun ini saya juga akan melakukan korban dan saya meniatkannya untuk diri saya dan keseluruhan ahli keluarga saya. Tetapi yang larangan untuk tidak trim rambut ke, potong kuku ke, ialah kepada saya saja, bukan kepada ahli-ahli keluarga yang saya niatkan bersama. Okey, jadi kepada ahli-ahli keluarga, mereka nak potong kuku, ketip kuku, potong rambut apa semua, terus dipersilakan seperti biasa. Larangan itu yang dimasukkan oleh hadis ini hanyalah kepada saya sahaja. Jadi inilah peringatan yang saya nak sampaikan, hadisnya dan beberapa poin penting berkenaan dengan hadis tersebut. Okey, jadi moga-moga ia menjadi satu peringatan yang bagus kepada saya dan tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian Baik, sehingga sini sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.